Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna minhuma jahilna wa dhakkirna minhuma nasina waftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wa minal junun wa minal juzam wa min sayyi'il asqam, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, pegawai Ajitan Kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama kita panjat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahmadullah ta'ala ala ni'amihil wafirah wal 'azimah wal kabirah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala masih memberikan kita kesempatan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita ruang untuk kita sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Dan kita kena senantiasa tuan-tuan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Pada hari ini tuan-tuan, antara perkara yang kita nak kena selalu sebut setiap minggu hampir, yang mana antara perkara manusia pada hari ini adalah dia lupa bahawasanya segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, hatta sekalipun tuan-tuan nikmat tersebut yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, walaupun benda tu kecil sahaja pada pandangan manusia. Pada pandangan satu orang manusia tu, bila dia tengok satu nikmat, kita rasa macam benda tu kecil sahaja tuan-tuan. Tetapi yang kecil itu sebenarnya itulah yang mana apabila kita mendapatnya dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala tambah segala nikmat kepada kita. Wa dzakir, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, benar kita kena ingat sebab apa? Iaitu la azidannakum, Allah Taala akan tambah segala nikmat. Kita selalu sebut tuan-tuan, dalam majlis ilmu banyak contohnya kita dapat satu ilmu, balik kita syukur bagaimana kita balik kita buat. Persoalan kita pada hari ini tuan-tuan, berapa ramai orang yang dapat ilmu, dia balik dia buat. Walaupun dia kata tak apalah, ni simple sahaja. Yang ni kita selalu sebut common things is not common practice. Benda biasa ni tuan-tuan jarang kita buat. Terutamanya perkara yang kita buat itu pula yang dia melibatkan sesuatu yang dia, kita kata benda tu dia berulang-ulang kadang-kadang tu. Contoh dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, hampir kadang-kadang asatidah yang mengajak tu dia lebih kurang sama, ke arah nak mengajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Tetapi tuan-tuan, kita perlu ingat, yang kita berulang kali dengar, yang kita berulang kali kita faham, adalah perkara paling penting adalah untuk kita lakukan perkara tersebut. Walaupun dia berulang kali. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak jadikan setiap amal kebaikan yang kita lakukan ini, dia menjadi satu perkara yang malakah, menjadi satu perkara kebiasaan dalam diri kita. Yang ni orang putih duk sebut tuan-tuan, kata apa? Repetition is mother of skills. Yang benda hak berulang-ulang tu, dia bukan kita kata mock, maksudnya kita nak habaq kata asas bagi kemahiran yang kita nak dapat ini, kebiasaan menjadi rutinan dalam kehidupan kita ini, apabila kita melakukan perkara yang sama, terutamanya perkara yang kita melakukan itu perkara yang baik. Kita nak supaya tuan-tuan kita mendengar kebaikan, Kita biasakan diri kita ini, kita melihat kebaikan, tengok orang buat baik, tengok dalam ilmu orang solat, tengok api masjid, tengok orang solat.
Pergi pula majlis ilmu di tempat yang lain pun sama, tengok orang pegang kitab, tengok ada orang mengajar ilmu. Kemudian tuan-tuan, kita nak beramal dengan kebaikan yang kita dengar itu tuan-tuan, ini dia perlu kepada proses, dia bukan sekaligus main macam tu sahaja. At-tarbiyah fi aidikum faqat. Yang mana kita nak didik hati dan jiwa kita ni tuan-tuan, kita sebenarnya kita perlu faham bahawasanya diri kita itu sebenarnya yang perlu kepada membawa kepada perubahan. Sebagai contoh tuan-tuan, saya ambil contoh mudah. Kadang-kadang kita belajar benda simple. Ni kita sebut dalam realiti masyarakat pada hari ini. Contohnya dalam mengaji Al-Quran sebagai contoh. Alhamdulillah masjid kita ni dah semakin, kita nak supaya majoriti daripada kita celik membaca Al-Quran. Kita duduk dekat dengan KUIPS. Yang kita nak supaya tuan-tuan, masyarakat juga terkesan. Bagaimana tuan-tuan, iaitu apabila kita belajar, contohnya kita mulakan daripada asas. Ada orang kata, Ustaz, awaklah belajar daripada bawah ni macam anak saya mengaji kat sekolah tu. Kelas kafar tu mengaji sama juga. Tapi hak saya mengaji ni sama macam tu juga. Persoalannya tuan-tuan yang kita nak timbulkan di sini, adakah kita bersyukur dengan apabila kita dapat baca walaupun hanya satu huruf daripada Al-Quran yang asalnya sebelum kita tak boleh langsung membaca. Bukan tak mau baca, tapi nak baca tu tak reti nak baca. Tapi tuan-tuan, bagaimana kita nak supaya apabila contoh kita dapat sebut alif, ba, ta, kita dapat sebut pula dengan dua suku kata, kemudian dapat pula sebut satu penuh ayat Al-Quran. Subhanallah tuan-tuan, bukti syukur kita kepada Allah. Bila kita mengaji, kita faham, balik kita baca dan bersungguh-sungguh kita baca sehingga menjadi rutinan dalam hidup kita. Dia bila kita baca tuan-tuan, selalu sebut, selalu baca, dia menjadi satu, ini yang kita sebut repetition. Bila berulang kali kita syukur pada Allah, dengan syukur itu kita balik, kita baca, seronok boleh baca. Lepas tu dia mai pula, kemudian Allah Ta'ala permudahkan, boleh baca pula satu ayat Al-Quran penuh tanpa ada salah. Kita pula tahu yang ni hukum dia apa, yang ni hukum dia apa, bacaan ni macam mana dan sebagainya. Ini semua tuan-tuan, akhir sekali bila kita suka, kita boleh baca, kita semakin suka dan semakin cinta kepada Al-Quran. Dan kemudian bila kita dapat baca pula, apa yang berlaku, semakin bertambah kemanisan kita di dalam membaca Al-Quran. Sebab tu dia perlu kepada proses. Kadang-kadang benda tu benda yang sama saja kita buat, tetapi benda yang sama itu tuan-tuan, kita nak jadikan rutinan supaya kita nak jadikan bagaimana kita nak mendekatkan kita dengan Al-Quran. Umpama seperti mana kita dengan telefon kita. Kita dengan telefon kita tuan-tuan, agak-agak dalam sejam contoh tak pegang, apa akan berlaku? Bagaimana kita nak menjaga hubungan kita dengan Al-Quran sebagai contoh? Kita nak mendekat, maksudnya kita nak jadikan Al-Quran sebagai kawan, jadilah kita jadikan dia itu sebagai telefon. Maksudnya apa? Sat-sat buka, sat-sat nak tengok. Kalau telefon kita boleh buat macam tu, apatah lagi Quran tuan-tuan. Kalau kita boleh buat, katakanlah nak keluar rumah, kita buka sat. Ataupun tak boleh buka, kita baca. Kita baca apa yang kita ingat. Contoh, kadang-kadang tuan-tuan kita fikir mai kan, para ulama dulu dia pun tak ada jawal, tak ada telefon ni. Maksudnya kalau nak dapatkan satu kitab tu, dia mesti nak dapat tu susah. Lah dah ada maktabah syamilah, berapa banyak kitab dikumpulkan dalam tu tuan-tuan. Dalam bentuk PDF-nya banyak. Mauqi' ataupun kita kata lamawat yang ada. Dan juga dalam Al-Quran tuan-tuan, dalam telefon kita tuan-tuan, ada telefon yang mana boleh download Al-Quran. Bahkan ada pula web yang mana hadis 9, maksud kata dikumpulkan satu mausu'ah ataupun kita ensiklopedia hadis Nabi SAW. Maknanya kalau contoh nak tengok hadis, buka saja Quran, buka saja telefon, ada. Tetapi kenapa kita ilmu dia semakin berkurangan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab contoh
bila kita buka Al-Quran dekat telefon, berapa kali kita buka Al-Quran berbanding kita buka WhatsApp, buka Facebook atau sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, walaupun dalam telefon kita ada macam-macam laman web Al-Quran lah, hadis lah, kemudian syarah hadis pula, subhanallah. Tetapi kenapa ilmu tersebut kita tak dapat? Sebab apa? Sebab perkara ini perlu kita lihat sejauh mana kita, bagaimana kita dengan ilmu tersebut. Inilah tuan-tuan persoalan yang kita nak kena persoalkan. Maksudnya kita nak hidup ni tuan-tuan, dia mestilah kita melakukan satu perkara itu dengan bersungguh-sungguh, walaupun benda tu benda yang sama. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ni tuan-tuan, baik kita masuk dalam kitab kita, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kita masuk hadis tuan-tuan, yang mana kita ulang kaji balik tuan-tuan hadis daripada kitab, masih lagi berada pada Kitabul Jami' yang terkandung di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik. Wa anhu qala, wa anhu radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'min, akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Baik tuan-tuan, wa anhu radhiyallahu anhu, daripadanya, bila kita jumpa hadis tuan-tuan, bila sebut daripadanya itu bermaksud kita melihat hadis yang sebelumnya. Siapa yang riwayatkan? Iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sebut, al-mu'minu mir'atul mu'min, iaitu satu orang mukmin dia menjadi cerminan kepada mukmin yang lain. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis riwayat daripada Imam Abi Dawud dan sanad tersebut disebut di sini oleh Al-Imam Ibn Hajar, dia kata bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Baik. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni tuan-tuan, Al-Imam Ibn Hajar dia buat masuk hadis dalam kitab dia biikhtisar. Maksud kata apa? Dia tak buat masuk hadis itu secara penuh. Sebab itu kalau nak rujuk kitab Bulughul Maram, dia bukan menjadi sumber prima. Istilah dia bukan menjadi sumber yang utama. Sebab dia bukanlah mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber utama. Dia menjadi sumber sekunder. Maksud kata ada, iaitu ada yang lebih aula yang kita perlu rujuk, iaitu daripada kitab Kutubus Sittah ataupun kitab-kitab hadis. Baik. Nabi SAW sebutkan lagi tuan-tuan dalam hadis ni, Nabi sebut wal mu'minu akhul mu'min. Dia ada sambungan dia, iaitu Nabi sebut antara satu orang mukmin, dia adalah merupakan saudara kepada mukmin yang lain. Dia menjadi saudara kepada mukmin yang lain. Bagaimana caranya? Yakufu alaihi daya'atuh wa yahutuhu min wara'ih. Yang mana apabila satu orang mukmin, sifat dia bila melihat saudara dia yang mukmin, maka dia akan bantu mukmin yang lain. Dia akan bantu untuk membaiki mukmin yang lain. Maksud kata dari sudut kalau sekiranya dia nampak satu kesalahan, dia nasihat satu orang yang dia nak memperbetulkan. Dan juga tuan-tuan, wa yahutuhu min waraihim, dan dia perhatikan, maksud kata dia melihat sesuatu itu dari sudut belakangnya, bermaksud bukanlah dia melihat mencari kesalahan untuk dihebahkan. Baik. Dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi SAW, Nabi nak cerita apa? Fil hadis dalilun ala mawqifil mu'mini min akhihi wa bayanu mas'uliyatihi tujahu wa anna al-mu'mina innama ya'lamu 'aiba nafsihi bi'ilami akhi lahu.
Jadi tuan-tuan, dia nak cerita dalam hadis ini bagaimana kedudukan satu orang mukmin, bagaimana dia berhadapan dengan satu orang mukmin yang lain. Maksud kata apa tuan-tuan? Dari sudut tanggungjawab dia sebagai seorang mukmin, yang mana apabila dia mengetahui tentang kelemahan satu orang mukmin yang lain. Tuan-tuan, bila kita sebut mukmin, maksud kata dia manusia. Bila kita kata manusia ni tuan-tuan, tak ada manusia yang perfect. Tak ada manusia yang kita kata dia tak terlepas daripada salah dan silap. Kita semua ada salah dan silap. Cuma setengah tu tuan-tuan, nikmat Allah Ta'ala ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembunyikan aib ataupun keburukan yang ada dalam diri kita. Sebab itu apabila contoh, kalaulah manusia tahu tentang diri kita, semua benda dia tahu. Semua benda dia tahu tentang diri kita. Kalau kita tuan-tuan, kita tak mampu untuk berhadapan dengan manusia. Sebab apa? Sebab manusia confirm dia akan buat salah. Kita ada salah, tuan-tuan ada salah, saya ada salah tuan-tuan. Jadi bagaimana sifat satu orang mukmin bila dia tahu tentang kelemahan yang ada pada seorang mukmin yang lain, maka dia melihat dari sudut pandang, kita kata melihat dari sudut pandang yang baik. Bukan melihat dari sudut pandang, oh inilah dia ni buat salah, seolah-olah kita ni tak ada salah apa langsung. Kita ada salah, tetapi bagaimana kita berhadapan dengan satu orang mukmin. Maksud kata apabila kita berhadapan dengannya, kalau contoh kita tahu tentang kelemahan yang ada pada diri dia, selagi mana tidak memalukan orang lain, tetapi kita nak ubah diri dia, tetapi pada masa yang sama tuan-tuan, kita nak bagi tahu kepada dia yang pada saat itu kita tak mau dia rasa malu di hadapan manusia yang lain. Sebab itu tuan-tuan, nak memberi teguran, tambah-tambah kita orang Melayu ni tuan-tuan, dia pelik sikit. Sifat orang Melayu ni tuan-tuan, kita nak kena ada maksud kata sensitif dalam kita nak memberikan teguran. Maksudnya dia ada adab-adab dia. Yang mana kalau contoh kita nak bagi tahu satu benda yang salah, kita bagi tahu dengan cara yang baik. Supaya apa? Bukan kita nak supaya memalukan dia, tetapi kita nak supaya dia membawa kepada perubahan dalam diri dia dengan cara dia berlapang dada untuk menerima nasihat tersebut. Kalau nasihat di hadapan manusia, itu bukan nasihat. Tetapi kalau nasihat secara berhikmah, yang kita katakan untuk dia nak berubah, maka kita sebagai seorang mukmin, kita memberi nasihat kepadanya seolah-olah kita sayang kepada dia. Wa hadha yufidu wujubun nushi lil mu'mini wa an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tuan-tuan, sayang kita kepada mukmin yang lain itu sebagaimana kita sayang diri kita. Maksudnya kita nak dia jadi baik. Kalau contoh Allah Ta'ala jadikan kita ni contoh, kita baik sebagai contoh, kita nak dia juga jadi baik, kita akan rasa sensitif dan kita akan untuk nak memberikan nasihat kepada dia. Tetapi nasihat yang kita sebutkan tadi, maksudnya bukan kita nak membuka keaiban. Fa idza tala'a 'ala syai'in min 'uyubi akhihi wa akhta'ihi nabbahahu 'alaiha wa arsyadahu ila islahiha. Tetapi kita niatkan untuk kita nak islahkan diri dia. Kita niatkan untuk kita nak supaya kita memberikan nasihat itu dia dapat jadi orang yang baik. Lakinna bainahu wa bainah li'anna an-nasihah fil mala'il fadihah. Maksud kata apa tuan-tuan? Kita memberikan nasihat tersebut sesuai dengan keadaannya. Likulil maqam maqal wa likulil maqal maqam. Setiap tempat itu adanya perkataan yang boleh kita sampaikan. Walikulil maqal maqam, dan setiap perkataan itu ada sesuai dengan tempatnya. Maksud kata apa tuan-tuan? Mungkin kalau contoh kita nak memberikan nasihat ataupun kita nak memberikan satu teguran, maka kita melihat pada keadaan yang sebagaimana yang sesuai dengan keadaan itu. Wa qad taqaddama qaul al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, al-mu'minu yasturu wa yansahu. Yang ni Al-Fudail ibn Iyad disebut tuan-tuan, bagaimana satu orang mukmin apabila dia berhadapan dengan mukmin yang lain, dia memberikan satu nasihat dalam keadaan yasturu wa yansahu. Bila dia bagi nasihat secara sembunyi-sembunyi, maksudnya bukanlah dia nak membukakan keaiban yang ada pada diri seseorang tersebut,
Dan juga tuan-tuan, wal fajru yahtiku wa yu'ayyiru. Orang-orang yang jahat, maksud kata selain daripada orang mukmin, bagaimana dia berhadapan dengan saudara dia, mereka ini yahtiku, ataupun kita sebut yahtiku sitrahu, dia ni memang untuk nak membuka keaiban. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ada kelemahan di sana dan di sini. Kita ada kelemahan yang mana kita perlu memperbaiki antara kita. Tetapi pada masa yang sama tuan-tuan, walaupun kita memberikan nasihat, kita nak kena ada adab-adab yang perlu kita perhatikan. Bukan tujuan kita nak melepaskan sesuatu tanpa ada sebab. Kita nak supaya kita mengharapkan satu hari nanti dia akan berubah. Sebab itu kita perlu dengan cara yang betul. Dan pada masa yang sama, akhir sekali kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang nak memberikan hidayah bukan kita. Yang nak bagi hidayah, petunjuk itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha pilah macam mana pun tuan-tuan, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tak izinkan, maka tak dapat juga. May yahdihillah fala mudhillalah. Kalau Allah Taala nak bagi hidayah pada dia, takkan ada siapa pun boleh untuk sesatkan dia. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan kalau siapa yang nak kalau Allah Taala nak sesatkan dia, Allah Taala nak supaya dia ni maksud kata jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah, takkan ada siapa pun yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Sebab apa? Al hidayah biyadillah, yang mana hidayah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sebagai seorang mukmin, kalau contoh kita sebagai seorang muslim, iaitu kita nak kena jaga dari sudut perkataan kita. Al muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Bila mana satu orang muslim, bila mana kita merasai salim, maksud salimah, maksud kita terselamat dengan dia itu daripada min lisanihi, daripada perkataan dia, dan juga wayadih, dan juga daripada perbuatan tangan ataupun apa sahaja yang dilakukan oleh satu orang muslim. Jadi inilah sifat yang perlu kita ada. Terutamanya kita duduk dalam masyarakat ni tuan-tuan, pelbagai latar belakang yang ada, bermacam-macam kerana ataupun bermacam-macam latar belakang yang berbeza-beza. Tetapi tuan-tuan, kita tak dapat lari. Kita ada satu persamaan yang mana kita nakkan, supaya kita nakkan redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang nak menjadi orang yang baik. Baik tuan-tuan, hadis yang berikutnya, an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillah, al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan wa huwa 'inda Tirmidzi illa annahu lam yusammi as-sahabi. Baik tuan-tuan, kita tengok maksud hadis. An ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, satu orang mukmin, alladhi yukhalitun nas, iaitu satu orang mukmin, dia bergaul, dia bermuamalah dengan manusia. Wa yasbiru ala adahum, dan dia ni bersabar dengan kerenah manusia. Khairun, kata Nabi, iaitu disebut ini adalah lebih baik, minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum, lebih baik daripada satu orang mukmin yang mana dia ni tak bergaul dengan manusia, tak bercampur dengan manusia. Dia suka lebih kepada suka bersendirian. Ataupun dalam istilah kita sebut al-uzlah. Saya tak pasti ada ke tak dalam kamus Dewan Bahasa. Maksud kata
menyendiri, wala yasbiru ala adahum, dengan sebab kenapa dia ni tak sabar dengan kerenah manusia. Baik, akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Wa huwa 'inda Tirmidzi, dan juga di sisi Imam Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi, illa annahu lam yusammi sahabi, yang mana tuan-tuan dalam kitab Imam Tirmidzi tidak dinyatakan iaitu nama sahabat. Maksud kata apa tuan-tuan, yang kita sebut sebelum ni iaitu kalau tak ada kita merujuk kepada hadis dalam kitab yang lain. Sebagai contoh dalam kitab Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah dinyatakan iaitu siapa perawi daripada kalangan sahabat, iaitu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadis ni dia nak cerita tentang apa? Iaitu dia nak cerita tentang fadlu al-mukhalatah wa tarkul uzlah. Yang mana tuan-tuan, kelebihan kita bergaul dengan manusia, dan juga iaitu kita meninggalkan uzlah ataupun kita bersendirian. Baik. Al-hadithu dalilun ala fadli mukhalatatin nas wal ijtima'i bihim, wa anna al-mu'mina alladhi yudakhilu an-nas wa yajtami'u bihim wa yasbiru ala ma yusibuhu min al-adab. Tuan-tuan, hadis ni dia nak cerita tentang kelebihan apabila kita duduk dalam satu masyarakat. Kita duduk dalam satu community yang mana tuan-tuan confirm kita berhadapan dengan manusia. Confirm kita akan berhadapan dengan pelbagai kerenah manusia, yang mana tuan-tuan, dan apabila berhadapan dengan manusia kita perlu melalui satu kesabaran dalam berhubungan dengan manusia. Dan dalam hadis ini dia nak cerita tentang ada dua golongan, dan dua-dua ini juga adalah merupakan orang mukmin. Satu orang mukmin dan orang nombor dua pun mukmin. Maksud kata apa tuan-tuan, tak ada salah di antara kita bergaul dengan manusia dengan kita bersendirian. Sebab apa Nabi SAW, Nabi mentionkan perkataan dalam hadis ini, iaitu Nabi cerita tentang al-mu'minu. Maksud kata apa? Dua-dua orang mukmin, dua-dua orang beriman. Cuma dalam hadis bab ataupun dalam hadis kitab kita ni tuan-tuan, dia nak cerita dua orang mukmin ini, yang mana mereka ini adanya kebaikan yang lebih baik, iaitu dia bergaul dengan manusia. Baik. Wa qad ikhtalafa al-ulama fil uzlati wal mukhalatati ayyuhuma afdalu lil mu'mini ala qaulain. Tuan-tuan, yang kita sebutkan tuan-tuan dalam hadis ni disebutkan oleh apa nama yang syarah kitab ni, iaitu Syekh Abdullah ibn Salih Al-Fauzan dalam kitab Minhatul Alam. Dia cerita bahawasanya ada khilaf daripada kalangan para ulama. Maksudnya tuan-tuan, dia nak cerita adanya kelebihan tertentu dan juga ada khilaf daripada kalangan para ulama dalam mereka menilai sejauh manakah di antara dua golongan ini. Iaitu apa dia? Antara orang yang selalu bersendirian, al-uzlah, dan juga orang yang selalu bergaul dengan manusia, wal mukhalatah. Kita duduk dalam masyarakat ni tuan-tuan, kita akan lihat ada orang yang suka bersendirian, ada orang yang suka bercampur gaul dengan manusia yang lain. Jadi para ulama mereka khilaf ayyuhuma afdal, antara dua itu yang mana yang paling terbaik. Jadi maksudnya yang mana paling terbaik? Yang mana yang pertama yang disebut iaitu al-awwalu istihbabul uzlah. Yang pertama ini iaitu apabila kita berhadapan dengan manusia, dan pada masa yang sama tuan-tuan, kita al-uzlah, lebih baik itu kita bersendirian dengan manusia yang lain. Wa hadha ra'yu Sa'id bin Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zaid wa Malik ibn Anas wa Sufyan al-Thawri wa Ibrahim ibn Adham wal Fudayl ibn Iyad wa akharin. Dalam hadis ni tuan-tuan, dalam pandangan yang pertama ini dia sebut daripada kalangan ini kalangan sahabat dan juga kalangan tabi'in. Baik. Wastadallu bin nusus allati ja'a fiha dikul uzlah wal bu'd 'anil nas. Jadi dia sebut ini tuan-tuan, ada kelebihan tertentu yang mana Nabi SAW iaitu dia cerita di sini, ada nas yang lain menceritakan kelebihan orang yang duduk bersendirian ini.
Yang mana sebagaimana ada satu hadis Nabi SAW, Nabi cerita kepada satu orang sahabat, satu orang Arab Badawi pada saat itu dia mai jumpa Nabi SAW. Daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, jaa a'rabiyyu ila Nabi SAW. Datang satu orang Arab Badawi ni mai jumpa Nabi SAW. Dia mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyun nas khair, ada yang mana satukah manusia yang paling terbaik? Maksudnya mereka tanya sebegini tuan-tuan, persoalan ini Nabi jawab sesuai dengan orang yang ditanya. Ini kita sebut bagaimana kita memahami fiqhud dalil, bagaimana kita memahami keadaan hadis ini. Ketika mana Nabi berhadapan dengan satu orang yang dia mai daripada minal badiyah, daripada pedalaman. Jadi Nabi bagi tahu iaitu yang paling terbaik. Nabi kata rajulun jahidun bi nafsihi wa mali. Nabi kata satu orang yang mana dia duduk, dia ni berjihad di jalan Allah, dia berkorban harta dan juga dia berkorban diri dia. Maksud kata dia pergi berperang, pergi berjihad sehingga mana dia mati syahid. Dan kemudian yang keduanya Nabi sebut wa rajulun fi syi'bin ya'budu rabbah, iaitu satu orang lelaki yang mana tuan-tuan dia duduk di antara fi syi'bin ya'budu rabbah. Maksud kata dia duduk dalam satu tempat yang mana dia macam gunung ataupun satu bukit yang mana dia duduk di tengah-tengahnya. Maksudnya duduk dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya'budu rabbahu, dan dia ini adalah dia nak beribadat pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia menyendiri untuk mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka syarak. Maksud kata dengan cara bagaimana yang ditunjukkan. Dan juga tuan-tuan yang ketiga Nabi sebut orang yang terbaik ini wa yad'un nas min syarrihi. Dia ni jauh daripada manusia, daripada kejahatan yang ada dalam diri dia. Sebagai contoh, dia ni mungkin ada satu benda yang boleh mengakibatkan orang terpengaruh dengan dia. Maka dia jauhkan daripada manusia untuk supaya nak menjaga kemaslahatan manusia yang lain, supaya tidak terpengaruh dengan kejahatan yang ada pada diri dia. Jadi dalam hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW nak supaya iaitu Nabi bagi tahu duduk bersendirian itu adalah lebih afdal. Berdasarkan kepada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi maksudnya disebut di sini dalam hadis ini, kama istadallu bi anna al-'uzlata fiha masalihun min at-tafarrughil ibadah. Bila kita bersendiri ni tuan-tuan, dia ada banyak masa untuk kita nak ibadat pada Allah. Bila kita duduk bersendirian ni tuan-tuan, kita ada banyak masa untuk kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamatu minal ma'asi al-hasilati bil mukhalatati. Yang mana antara yang lain, apabila kita duduk dengan berseorangan ini, kita terselamat daripada maksiat. Sebagai contoh tuan-tuan disebut di sini kal-riya. Maksud kata kita nak elokkan daripada perasaan riak. Sebab apa tuan-tuan? Bila mana kita buat satu amalan, kita menunjuk-nunjuk. Kalau kita menunjuk kepada Allah, itu adalah merupakan ikhlas kita kepada Allah. Tapi kalau kita menunjuk kepada manusia, itu adalah riak. Jadi tuan-tuan, bila mana dia duduk bersendirian, dan itu adalah lebih baik daripada dia. Dan juga wal ghibah. Maksud kata bila kita duduk dengan manusia ni tuan-tuan, kalau hak jenis bila jumpa dengan orang, cerita pasal orang. Cerita pasal dia ni, cerita pasal dia ni, cerita pasal buruk ni, cerita pasal orang ni dan sebagainya. Dan ini dia menyebabkan akhir sekali dia membawa kepada dosa, iaitu dosa mengumpat. Baik. Pandangan yang kedua tuan-tuan, iaitu istihbabil mukhalatah. Yang ni tuan-tuan dia sebut iaitu apabila dia senantiasa dia maksud kata bergaul dengan manusia. Wa hadha ra'yu Sa'id ibn Musayyib wa Ibnu Abi Layla wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Sufyan ibn Uyainah wa ghairihim. Ini antara para ulama daripada kalangan sahabat dan juga para kalangan tabi'in. Yang mana mereka sebut di sini tuan-tuan berdasarkan ada beberapa hadis ataupun Al-Quran yang lain. Allah Subhanahu wa taala suruh kita bersama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah Taala suruh kita ikatkan sama-sama, maksud kata kita bersatu. Supaya bila mana kita ramai, kita bersatu,
maka di sana kita akan nampak kekuatan yang kita ada. Kekuatan maksud kata kesatuan yang kita ada itu adalah yang lebih baik. Dan juga Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain daripada Umar. Nabi cerita iaitu man sarrahu bihubu hatil jannah falyazim jamaah fa inna syaitana ma'al fadhi. Yang ni tuan-tuan, bila mana kita nakkan syurga Allah Subhanahu wa taala, maka kita nak kena bersama dengan manusia. Sebab apa? Bila kita duduk dengan manusia, kita bersabar dengan manusia, lagi bertambahnya kesabaran kita kepada manusia, lagi bertambahnya cabaran tersebut, dan lagi banyaklah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apabila kita duduk keseorangan, apa yang berlaku? Fa innasyaitana ma'al fadhi. Yang mana syaitan ini dia lebih suka duduk dengan orang yang bersendirian. Maksud kata tuan-tuan, kadang-kadang kita main masjid, kita berjumpa dengan orang, mudah-mudahan kita terselamat daripada melakukan dosa secara bersendirian. Walladhi yadhharu wallahu a'lam annahu la budda min tafsil wa huwa anna al-insana idza khafa ala dinihi bi kathrati syurur wa intishar al-fitan wa dha'ufa 'anil inkar fal 'uzlatu afdal. Jadi tuan-tuan, maksud kata yang kita boleh kesimpulkan, maksud kata dia melihat kepada keadaan. Maksudnya kalau contoh satu orang dia boleh berjaya untuk melawan hawa nafsu dia, ataupun kita kata dia boleh menjauhkan daripada kejahatan, ataupun bila dia duduk keseorangan itu boleh menambah, ataupun duduk beramai-ramai boleh menambahkan dosa dia, fal uzlatu afdal, maka uzlah itu adalah lebih afdal. Wa illa fal aslu huwa mukhalatatin nas was sabr ala adahum. Jadi tuan-tuan, yang mana kalau contoh satu orang dia apabila dia duduk dengan secara keseorangan dan dia boleh terjerumus dengan dosa, maka lebih afdal dia bergaul dengan manusia itu adalah lebih afdal. Jadi tuan-tuan, dalam bab ini kita sahaja yang boleh kenal diri kita. Maksud kata apa tuan-tuan? Kita melihat seandainya manusia ni tuan-tuan, kita melihat ada keadaan kita nak kena duduk bersendirian dan ada keadaan kita nak kena bercampur dengan manusia. Islam satu agama tuan-tuan yang mana dia sangat seimbang. Maksud kata apa tuan-tuan? Ada ketikanya kita bersama dengan orang dan ada ketikanya kita kena bersendirian. Untuk apa? Supaya ada kebaikan tertentu yang kita boleh dapat. Kalau sekiranya perkara ini tuan-tuan, bagaimana kita tengok Nabi SAW sendiri, Nabi bercampur gaul dengan manusia yang lain, Nabi duduk dengan manusia yang lain. Ada ketikanya Nabi bersendirian untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi lagi banyak bergaul dengan manusia, terutamanya Nabi menghadapi cabaran daripada tentera musuh, daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tuan-tuan lagi banyak cabaran yang perlu Nabi sabar. Jadi di sini tuan-tuan kita melihat, maknanya kita melihat situasi bagaimana kita, kalau sekiranya kita bergaul dengan manusia boleh membawa kepada dosa, maka kita hendaklah kita banyakkan bersendirian. Tetapi kalau kita banyak kita duduk bersendirian menyebabkan kita ini melakukan dosa, maka pada saat itu kita nak kena banyak bergaul dengan manusia supaya kita mengelakkan daripada dosa tersebut. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja, mudah-mudahan kita dapat faham dua hadis yang kita bincangkan, yang mana sebagai kita kata murajaah, sebagai ulang kaji, sebagai peringatan. Sebab apa? Benda yang kadang-kadang benda yang sama itu belum tentu kita dapat laksanakan, dan kadang-kadang benda itu kita perlu kepada penghayatan dari sudut amalan. Itulah perkara yang paling penting dalam kita menuntut ilmu. Bukan banyaknya ilmu itu yang penting, tetapi berapa banyaknya amal yang kita lakukan berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang dhaif itu datang daripada saya. Hakikat baik buruk itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiba. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim. Ya Allah, Ya Tuhan kami,
Sekiranya ada amal soleh kami yang kau pandang ya Allah, sekiranya ada amal soleh kami yang kau terima ya Allah, engkau permudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Kurniakan kepada kami kemudahan untuk kami beramal apa yang kami pelajari pada malam ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Razak, engkau rezekikan kepada kami rezeki kebahagiaan ya Allah. Kurniakan kepada kami ketenangan jiwa ya Allah. Mudah-mudahan kami dapat menghadapi cabaran hidup ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Hamid ya Mujib ya Mujib as-sa'ilin ya Allah ya Tuhan kami, kau kurniakan pada kami solusi jalan penyelesaian bagi setiap permasalahan, ujian, cabaran dalam kehidupan kami ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan, kita tangguh majlis dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika